Bertemu kembali rentasan berita edisi 1396 bersama saya Zawaz Yusof, antara paparan utama. Jangan menjadi setitik nilai yang merosakkan. PAS Parti Ajaran Sesat. Agenda takfiri PAS kini kembali. PAS samakan musuh politik dengan musuh Allah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Semestinya maklum bahawa pembentukan kerajaan perpaduan selepas pilihan raya umum ke-15 yang lalu bukanlah sesuatu yang dirancang, tetapi keadaan menuntut kerajaan dibentuk dengan persetujuan semua parti politik terhadap titah nasihat yang di-Pertuan Agong. Meskipun terdapat beberapa percanggahan dari segi ideologi dan pendirian setiap parti pada ketika itu, namun atas semangat dan usaha menyelamatkan negara daripada terus terjerumus ke dalam krisis politik, majoriti parti bersetuju untuk bersama membentuk kerajaan kecuali Perikatan Nasional PN yang jelas menderhaka titah nasihat yang di-Pertuan Agong. Secara dasarnya, semua pihak dapat menjaga kesepaduan dan kestabilan kerajaan perpaduan di bawah pimpinan yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan baik. Sehinggalah terpacul keluar kenyataan daripada saudara Tony Phua dalam satu program ceramah bersama DAP Petaling Jaya yang telah menimbulkan labelan yang berisiko mencaratkan lagi pengundi Barisan Nasional daripada Pakatan Harapan PH. Saudara Razak Rizwan, Timbalan Ketua Pemuda Amanah Nasional berkata, sesuatu yang ironi dalam pendirian Tony Phua adalah beliau merupakan individu yang gairah dalam menggerakkan usaha memeterai perjanjian CSA bersama Tan Sri Mahyadin Mat Yassin ketika bekas Perdana Menteri itu hilang sokongan sejumlah ahli Parlimen UMNO. Malah katanya Tony Phua juga turut memberi justifikasi yang luar biasa dalam keadaan luka langkah Sheraton masih berdarah dan segar dalam ingatan semua penyokong PH. Antara alasan yang diberikan adalah untuk kerajaan di bawah Mahyadin terus dikekalkan demi kestabilan politik di samping mendapat manfaat CSA. Sepatutnya dalam keadaan sekarang ini, Tony Phua juga harus memikirkan soal kestabilan politik dengan mengelak daripada mengeluarkan kenyataan yang menyumbang kepada ketidakstabilan politik, apatah lagi dalam suasana kita bakal berhadapan dengan pilihan raya negeri PRN, ujar beliau dalam satu kenyataan. Benar, saranan beliau untuk PH menunjukkan prestasi yang lebih baik agar mengundi boleh melihatkan PH adalah pilihan terbaik pada PRN akan datang adalah saranan yang sangat baik. Namun adalah lebih baik sekiranya Tony Phua turut mengajak bersama semua parti yang ada pada hari ini, khususnya dalam kerajaan perpaduan, untuk turut serta memberi khidmat terbaik kepada rakyat agar kita semua dapat menyumbang yang terbaik kepada negara. Merujuk kepada laporan media yang memetik ucapan Tony Phua dalam satu majlis yang dianjurkan oleh DAP Petaling Jaya itu, Setiausaha Agong DAP Anthony Lok Siu Fook menegaskan bahawa Tony Phua tidak lagi memegang apa-apa jawatan dalam DAP. Justru itu beliau bercakap di atas kapasiti individu dan tidak sama sekali mewakili kepimpinan parti. Menurut Anthony lagi, ucapan tersebut yang berunsur serangan terhadap rakan gabungan utama dalam kerajaan perpaduan tidak seharusnya dikeluarkan oleh Tony. Kepimpinan tertinggi DAP telah membuat keputusan dasar untuk bekerjasama dengan gabungan politik lain demi mencapai kestabilan politik. Sebarang kenyataan provokasi terhadap rakan gabungan dalam kerajaan perpaduan adalah tidak selari dengan pendirian dan hala tuju parti pada masa kini, tegas beliau dalam satu kenyataan media. Beliau turut mengingatkan semua pemimpin dan ahli DAP untuk sentiasa menjaga keharmonian dalam hubungan antar parti dan gabungan dalam kerajaan perpaduan demi kestabilan politik yang amat diperlukan pada ketika negara menghadapi pelbagai cabaran luaran. Sesiapa dalam DAP yang tidak boleh menjaga mulut mereka dalam perkara ini
adalah tidak dialu-alukan sama sekali untuk berucap dalam pentas DAP, tegas Anthony. Kesimpulannya di sini, semua pihak khususnya pemimpin atau bekas pemimpin DAP perlu sentiasa bermuhasabah dan berhati-hati sebelum mengeluarkan kenyataan kerana keadaan politik semasa menuntut kepada kita menilai secara teliti kesan ucapan dan kenyataan yang dikeluarkan kepada umum. Bersamalah kita membantu Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim menerajui negara ini dengan baik sekaligus menyelesaikan pelbagai masalah peninggalan kerajaan terdahulu, khususnya dalam memulihkan keadaan ekonomi negara. Jangan kerana nilai setitik, rosak pula susu sebelanga. Naib Presiden Amanah Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof Rawal mengimbas kembali ketika ayahnya Tuan Guru Haji Yusof Rawal memimpin PAS, beliau tidak memegang prinsip dan sikap yang keras. Sebaliknya beliau menegur perbuatan mentakfiri atau memusuhi bukan Islam. Kita dilarang daripada menghukum. Berbuat baik asalkan Islam tidak diperangi. Berbeza dengan suasana politik hari ini, PAS menunggang agama demi politik. Isu yang menyebabkan apa kita kata guna agama, wahal benda itu politik tapi dia guna agama, itu yang kita kata tunggang agama. Walhal benda itu benda politik, itu pandangan politik, itu pandangan orang kata tak ada kena-mengena dengan akidah pun. Tapi oleh kerana dia telah menjadikan bahawa dia adalah Islam, Islam adalah dia, maka menyanggah dia itu bermakna menyanggah Islam. Ini pahaman sesat ni. Kata Mujahid dalam satu wawancara Islam Melayu terbela di Facebook Media Perpaduan 22 Jun lalu. Saya boleh bercakap saya ada locus standi untuk bercakap sebab saya datang dari parti itu. Saya menyertai PAS sejak sekolah kerana ayahanda saya bekas Mursyidul Ampas. Tapi zaman itu tidak berlaku sampai tahap begini, ujarnya. Menurut beliau, kepimpinan seterusnya amat berbeza dan berbahaya. Ucapan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang di Banggul Peradong, iaitu amanat Haji Hadi hingga saat ini tidak ditarik balik, telah membentuk pemikiran anak muda bahawa Islam itu PAS, PAS itu Islam. Itu sangat bahaya. Saya menganggap mereka khawarij moden. Semua orang tak betul. Muncul kelompok khawarij moden yang sangat berbahaya sebab dia tidak mempunyai pemikiran yang melihat negara dalam konteks yang realiti, kata Mujahid. Beliau berpandangan naratif dimainkan PAS bahawa Malaysia sedang dalam bahaya akibat dikuasai orang bukan Islam adalah satu tuduhan secara umum tanpa mengemukakan bukti. Katanya pemikiran yang dibawa parti pembangkang itu seolah-olah terpisah daripada realiti sebuah negara yang pelbagai kaum dan bangsa. Beliau membidas adakah semua orang bukan Islam itu jahat? Kerana jika begitu, Abdul Hadi Awang perlu mengemukakan bukti di mana ancaman sebenarnya. Mujahid juga menegaskan naratif bahawa orang Islam hari ini tidak berakidah, tidak beriman yang dibawa oleh Presiden, ia seolah-olah terpisah daripada realiti. Kalau dia bercakap begitu, macam mana dia duduk dalam sebuah negara pelbagai kaum? Adakah semua bukan Islam itu jahat? Nak kata jahat, kena ada bukti. Apa yang terancam dan mana ancamannya? Impak dia begitu besar. Maksud Islam itu telah dirosakkan. Kita khawatir dalam suasana kepelbagaian kaum, maka kalau kita tak kawal, timbul kebencian kaum dan agama yang kita mahu elakkan. Ini tidak betul. Ini bukan caranya, tegas beliau. Beliau berpendirian dalam naratif Islam rahmah dan madani. Pemikiran sedemikian sangat berbahaya kerana diwakili oleh orang atas dalam PAS. Sementara itu, Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Datuk Seri Jamil Khair Baharom yang turut menjadi panel dalam wawancara itu berkata, pembentukan kerajaan perpaduan adalah pilihan yang terbaik pasca pilihan raya umum ke-15. Tegasnya persepakatan Pakatan Harapan dan UMNO yang dahulunya lawan adalah di luar jangkaan. Ini tidak pernah kita jangka, dulu lawan sekarang kawan, ujarnya. Mengulas mengenai hubungan selama 6 bulan antara UMNO dan Pakatan Harapan membentuk gabungan kerajaan. Menurut beliau, tidak sedikit pun kekeruhan timbul antara mereka. Selama 6 bulan kita tidak pernah nampak satu pun kekeruhan sesama kita. Tak ada keruh. Cuma biasalah kadangkala satu atau dua perkataan tersasul di sana dan di sini. Tetapi ia tidak mewakili parti. Mungkin hanya mewakili individu. Tapi individu pun tak melampau. Dia patah balik dan sebagainya, katanya. Beliau turut berpendapat adalah penting untuk memastikan 3 negeri di bawah pentadbiran PAS iaitu Kedah, Kelantan dan Terengganu ditukar pentadbirannya supaya sejajar dengan pentadbiran
pentadbiran di peringkat persekutuan. Jurubicara setuju dengan pandangan Mujahid bahawa satu ciri ekstremisme politik Islam ialah melabel orang lain dengan pelbagai gelaran adalah fatwa politik tanpa dalil. Sebagai contoh, Abdul Hadi melabel kerajaan perpaduan yang diusulkan oleh Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah sebagai di luar tabi'i. Sedangkan pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Mahyadi Mak Yassin sendiri yang sombong menolak untuk membentuk kerajaan perpaduan dengan Pakatan Harapan. Mereka sendiri yang memilih untuk menjadi pembangkang. Namun setelah pilihan itu menjadi kenyataan, mereka tidak memegang amanah sebagai pembangkang yang membina. Sebaliknya menghemburkan kata-kata fitnah yang bertali arus kepada kerajaan perpaduan. Dengan akhlak yang sedemikian, adakah kita akan memilih Perikatan Nasional untuk menjadi kerajaan pada pilihan raya negeri di 6 negeri nanti? Tepuk dada, tanyalah iman. Nampaknya Himpunan Kedah Berselawat berbusana anjuran pejabat Menteri Besar Kedah kemarin menyaksikan berlakunya penyalahgunaan dana kerajaan bagi berkempen untuk parti politik dalam pilihan raya negeri PRN. Perkara itu tidak lagi dapat dinafikan dan disembunyikan apabila ia dibuktikan dengan kandungan doa yang secara terang-terangan menyebut tentang sokongan kepada PAS dan Perikatan Nasional PN, memberikan sokongan penuh kepada bulan purnama Parti Islam se-Malaysia dan bahkan gabungannya Perikatan Nasional untuk menguruskan negeri ini menuju kejayaan dengan adil dan penuh saksama, ya Allah. Demikian ayat yang dipetik daripada doa yang dibacakan di Stadium Darul Aman itu. Program tersebut disifatkan sebagai program penunggang agama dan agenda berselawat demi talian hayat PAS dan PN untuk menghadapi PRN itu juga dapat dilihat dalam slot tausiah atau nasihat oleh Zainul Asri Muhammad Ramli. Bekas timbalan Ketua Dewan Ulama PAS Kedah itu meminta agar hadirin memperbanyakkan solat hajat sebelum pembubaran Dewan Undangan Negeri DUN pada 28 Jun ini. Beliau memohon agar Allah Subhanahu Wa Taala mempertahankan negeri Kedah daripada dijatuhkan oleh musuh-musuh Allah dan dimenangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala dan diakhiri dengan laungan takbir. Ungkapan musuh-musuh Allah itu dilihat menggambarkan semua parti yang berebut kerusi DUN dengan PAS dalam PRN Kedah tidak lama lagi sebagai musuh Allah. Sahadat Sayyidina Muhammad, moga-moga Allah Ta'ala mempertahankan negeri ini daripada dijatuhkan oleh musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan dimenangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Kekecohan potongan akhir ucapan Syekh Zainul Asri dalam himpunan tersebut mendapat respon daripada ahli akademik Dr. Abu Hafiz Salihuddin yang kini berkhidmat di Jabatan Al-Quran dan Sunnah Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Menurut beliau menerima potongan ucapan Zainul Asri dan menonton ucapan tersebut lebih panjang untuk memahami konteks ucapan viral itu. Saya dapati sebelum potongan ucapan itu dikeluarkan, beliau meminta agar hadirin memperbanyakkan solat hajat sebelum pembubaran Dewan Undangan Negeri DUN Kedah. Maka agak selamat dan tidak salah untuk memahami bahawa ucapan selepas itu, yang mana termasuk potongan ucapan di bawah ini, merujuk kepada perlawanan pilihan raya negeri yang bakal diadakan, kata Abu Hafiz. Setelah konteks dipastikan, Abu Hafiz mengemukakan persoalan berikut. Adakah Syekh Zainul Asri telah dengan pasti yang mana parti memerintah Kedah PAS adalah direstui dan diredai Allah? Kalau ya, apakah buktinya telah terima wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala atau berjumpa Nabi? Maka semua parti yang berlawan dengan PAS dalam PRN Kedah tidak lama lagi adalah musuh Allah. Mereka kafir. Sekiranya mereka mati, bakal tidak dikuburkan di perkuburan kaum muslimin. Urusan politik PRN adalah hak konstitusi masing-masing. Berlawanlah dengan idea dan gagasan membangun negeri. Tetapi kenapa perlu sampai ulangi cerita lama sehingga berbau kafir-mengkafir? Jabatan Mufti dan Jabatan Agama Kedah perlu respon dan bertindak atas ucapan sebegini. Ia sangat berbahaya kerana mendekati kafir-mengkafir. Jangan ulangi kisah berdarah puluhan tahun dahulu, tegas bekas Ketua Pejuang Pemuda itu dalam kenyataannya di Facebook beliau. Sesungguhnya ungkapan berbau propaganda berkenaan seolah-olah menggambarkan kononnya hanya PAS dan Perikatan Nasional sahaja bersama Allah, manakala parti yang lain adalah musuh Allah.
Malah, ungkapan berkenaan yang dibuat ketika negeri berkenaan sedang bersiap sedia untuk menghadapi pilihan raya negeri dilihat amat tidak sihat dan boleh menyemai perasaan benci dan ekstremisme kepada rakyat. Jom Channel sangat berharap pihak polis dapat menjalankan siasatan segera terhadap individu berkenaan selain mengharamkan penggunaan istilah agama dalam kempen pilihan raya negeri yang akan datang. Ia sesuatu yang sangat menjijikkan. Ia benar, penggunaan istilah agama perlu dihentikan ketika berpolitik kerana ditakuti akan disalah erti dan membawa kepada keganasan dan ekstremis agama. Semudah itu PAS mengkafirkan umat Islam dan melabelkan mereka yang tidak sealang fikrah politik sebagai musuh Allah. Kesesatan apakah ini? Pakatan Harapan membuat laporan polis ke atas Naib Ketua Dewan Ulama PAS Kedah Syekh Zainul Asri Ramli kerana mengeluarkan kenyataan berbau hasutan apabila menyamakan musuh politik sebagai musuh Allah. Ketua Biro Mobilisasi Pusat Media Pakatan Harapan Kapten Besar Muhammad Yahya menegaskan kenyataan Zainul Asri dalam program Himpunan Kedah berselawat di Stadium Darul Aman Al-Usta pada 24 Jun lalu boleh mengelirukan umat Islam dan menjurus kepada amalan takfiri. Kita serius ambil beberapa ungkapan dalam ucapan dia dalam perhimpunan tersebut mengatakan bahawa seolah-olah memohon Allah menyelamatkan negeri Kedah dan menghindarkan Kedah jatuh ke tangan musuh Allah. Apa yang kita ambil caption musuh Allah itu sebagai satu ungkapan atau doktrin baharu kepada rakyat Malaysia bahawa parti PAS PN sahaja bersama dengan Allah. Parti selain Perikatan Nasional adalah musuh Allah. Dalam konteks pilihan raya negeri akan diadakan sedikit masa lagi, ini adalah satu persekitaran yang sangat tidak sihat kepada keselamatan dan ketenteraman dan keamanan negara. Katanya dalam sidang media selepas membuat laporan polis di Balai Polis Jalan Dangwangi, Kuala Lumpur pagi kemarin. Sejak kemarin tular potongan akhir ucapan Zainul Asri dalam himpunan Kedah berselawat yang dianjurkan oleh Pejabat Menteri Besar Kedah. Allah Sayyidina Muhammad, moga-moga Allah Ta'ala mempertahankan negeri ini daripada dijatuhkan oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dan dimenangkan agama Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Takbir! 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 Menurut Muhammad, permainan politik PAS di Kedah menjelang pilihan raya negeri telah sampai ke tahap yang boleh merugikan rakyat dan mungkin berpotensi mengulangi peristiwa hitam Memali 1985. Istilah musuh-musuh Allah itu seolah-olah menghukum semua parti yang bukan Perikatan Nasional yang bertanding dalam pilihan raya negeri Kedah sebagai musuh Allah. Oleh itu, kami dari Pusat Media Harapan mengambil inisiatif membuat laporan polis supaya tindakan komprehensif dilakukan pihak keselamatan bagi memastikan istilah-istilah ini tidak lagi digunakan oleh parti politik. Kita patut hentikan gunakan istilah agama, tegas Muhammad Yahya. Sementara itu, bekas Setiausaha Dewan Ulama PAS Pusat Datuk Dr. Khairuddin Aman Razali berkata adalah haram menggelarkan seseorang Muslim sebagai musuh Allah. Menegak dan memperjuangkan politik Islam adalah kewajipan setiap Muslim. Perkara ini tiada khilaf dan pertikaian. Tinggal lagi, adakah wajib memperjuangkan politik Islam menerusi organisasi parti? Jawapannya tidak. Setiap orang boleh memperjuangkannya secara individu dan juga menerusi organisasi meskipun berorganisasi itu adalah cara terbaik, katanya dalam satu kenyataan di Facebook. Menurut beliau, tiada kewajipan untuk bersama dan menyokong satu parti berlabel Islam seperti PAS lalu menjadikan haram bersama dengan parti lain. Tidak boleh mewajibkan sesuatu dalam Islam melainkan dengan dalil Al-Quran dan Al-Hadis kerana wajib bererti tidak dapat tidak, mesti bersama dan menyokong dan haram serta berdosa bersama yang lain. Tiada dalil Al-Quran maupun As-Sunnah yang mewajibkan orang Islam bersama PAS dan mewajibkan sesuatu yang tidak wajib itu adalah perbuatan haram, tegasnya. Beliau berkata, sebarang fatwa yang mewajibkan orang Islam berpolitik menerusi PAS dan mengundi hanya PAS dalam politik pilihan raya sahaja adalah fatwa songsang kerana ijtihad politik kepartian sifatnya luas dan tidak terhenti kepada satu organisasi sahaja. Justru, kata Khairuddin, hukum menggelarkan orang Islam lain yang berpolitik berbeza dengan platform PAS sebagai musuh Allah adalah haram. Beliau merujuk kepada hadis Rasulullah SAW yang bermaksud, dan sesiapa yang memanggil seseorang lelaki dengan gelaran kafir atau dia berkata wahai musuh Allah sedangkan dia tidak begitu melainkan kembali kepadanya. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam pada itu, Khairuddin menasihati ahli politik PAS supaya menghentikan perbuatan haram tersebut. Maka saya menyeru ahli-ahli politik yang mendakwa memperjuangkan Islam agar jangan tergelincir lidah menyeru rakan Muslim yang berbeza platform
platform politik sebagai musuh Allah kerana ia perbuatan yang haram dengan sepakat ulama Islam berdasarkan hadis sahih. Ujarnya, Khairuddin menambah bahawa hadis berkenaan dimasukkan oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Salihin pada bab haram menyebut kepada orang Islam wahai kafir. Bagaimanapun sejak pilihan raya umum ke-15, Jom Channel tidak nampak pemimpin PAS peduli tentang laporan polis. Mereka terus juga mengulangi perbuatan mentakfiri sesama Islam kerana setakat ini tidak seorang pun dalam kalangan pemimpin mereka yang didakwa di mahkamah kerana menghasut. Amat mengherankan mengapakah pihak yang berkuasa terlalu lunak kepada pemimpin PAS sedangkan mereka semakin lama semakin berani mencabar undang-undang negara. Malah hari ini Walaun begitu rancak di media sosial dengan kenyataan bahawa mereka membuat laporan polis itu musuh Islam. Adakah kita menunggu negara kita menjadi huru-hara kerana perang saudara seperti Sudan baru mahu bertindak? Wahai penguatkuasa, kalian dibayar oleh wang pembayar cukai untuk menjaga keselamatan rakyat dan pertahanan negara. Ingat, rakyat memerhati. Jom Channel ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada para penyokong dan kepada yang berminat untuk memberikan sumbangan bagi membolehkan kami meneruskan perjuangan menyampaikan berita yang benar. Sumbangan boleh dibuat melalui akaun bank yang tertera. Suara rakyat kami sampaikan demi negara tercinta. Teruskan bersama kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawazi Yusof. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Kita jumpa lagi.